Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, hari ini hari Jumaat terakhir bulan Ramadan dan disebut orang India panggil Jumaat Yatim kerana tak ada guru Jumaat depan lepas pada Ramadan adalah hari ini hamba sambung lagi apa ni tazkirah mengenai dengan Al-Quran. Kita ambil dua ayat. Satunya ayat awak baca pagi tadi semasa subuh semasa sembahyang subuh. Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Ayat yang kedua ayat surah Baqarah Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi La Raiba Fihi Min Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan lil muttaqin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Ya 'alim 'allimna min 'ilmika ma taghdha bihi 'anna wa la tu'akhidhna bima ta'lamu minna. Ya Halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا wahai Tuhan ajarlah kepada kami perkara yang kami masih jahil, wa dzakirna ma nasina dan berilah kepada kami ingat semula perkara yang telah kami lupa. Rabbi shrah li sadri, wahai Tuhan lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri dan tolong mudahkan semua kerja-kerjaku. Wahlul 'uqdatam min lisani dan romboklah mana-mana perkataan yang payah dipaham oleh pendengar, yafqahu qawli supaya orang ramai dapat faham kata-kataku. Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin. Alif Lam Mim dia panggil huruf muqatta'ah, huruf sekerat-sekerat. Seperti kita guna perkataan DO, OCPD, ini huruf muqatta'ah. DO sebutan biasanya district officer,
OCPD sebutannya. Sebut berapa dah? OCPD. Jadi ini huruf muqatta'ah, dia bukan saja digunakan oleh Quran tapi digunakan oleh perkataan sehari-hari. Benda ni pelik sikit dalam sastra Arab. Tak pernah berlaku huruf muqatta'ah. Dari segi sejarah ilmu sastra, orang Arab tak pernah dengar huruf sepatah-sepatah. Alif, lam, mim. Tak ada dalam tuturan orang Arab lama hari itu. Dan orang Melayu pun serupa lah. Jadi bila Quran bawa mari alif, lam, mim ni menyebabkan orang kagum, menyebabkan orang terkapar-kapar benda apa Muhammad. Dan ini satu daripada perkara yang disebut mukjizat ataupun daya tarikan. Bila kita bercakap, bila kita berucap, sesuatu perlu dibuat untuk menarik pendengar. Kita panggil daya tarikan, jazibiyah, graviti itu kena ada. Barulah ucapan kita, cakapan kita didengar oleh masyarakat dengan penuh perhatian. Ilmu ni sangat mustahak di kalangan pendakwah, tu imam baik, tu guru baik, kepala halaqah baik, pendakwah baik, apa saja jawatan yang kita pegang, asalkan kita menggunakan bahasa untuk menarik perhatian orang, kita kena daya tarikan itu ada. Jangan jadi sebuah buah biasa kita mengajar agama, buah biasa mula dengar tak sedengar dia begitu, tak betul. Jadi Quran ni khusus datang dari langit untuk tarik manusia untuk tarik manusia dengar. Jadi satu daripada daya tarikan Quran ni ialah adanya huruf muqatta'ah. Alif lam mim, yasin, alif lam mim ra, kaf ha ya ain sad. Ini semua huruf muqatta'ah yang menyebabkan Arab jadi kagum. Hak nak lawan Nabi pun jadi tercengang papangan. Satu. Dan ikut kajiannya, setiap kali mari huruf muqatta'ah ni, maka ayat lepas pada dia tu semuanya kempen untuk Quran. Misalnya surah Baqarah alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Pada mari dzalikal kitabu la raiba fi. So dalam surah Sajdah kita baca subuh pagi tadi, alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fi min rabbil alamin. Kedua-dua tu kempen kepada Quran belaka untuk menarik manusia dengar, baca dan sebagainya. Di surah Baqarah sebut dzalikal kitabu la raiba fi hudan muttaqin. Quran ini tidak ada ragu sikit pun, la raiba. Anak-anak kita belajar bahasa Arab dia panggil la linafil jins. Tak ada sebahagian jenis keraguan pun bahawa Quran ini hudan muttaqin, penunjuk jalan bagi orang bertakwa. Orang yang nak diri dia ni senarai oleh Allah dalam senarai muttaqin, maka Quran lah pandunya, Quran lah tuk pawannya, Quran lah pemandunya. Tak boleh orang lain dah. Kebangsaan tak jadi, demokrasi tak jadi, komunis tak jadi, sosialis tak jadi, semua tak jadi berlaku. Ya jadi hanya Quran. La raiba, tak usah ragu-ragulah. Ini bukan Nabi kata, Allah Ta'ala saja kata melalui lidah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga ayat yang kita baca subuh tadi, alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Quran itu turun tidak ada sebarang ragu lagi, sumbernya daripada Allah. Allah ni siapa? Rabbul alamin, yang terbit, yang memantau semua alam. Semua alam ni, langit, bumi, bukit, buka, kayu-kayu, gajah, rimau, apa semua Allah Ta'ala belaka, pandunya, jaganya, makan minum dia apa semua sekali. Dan Allah Ta'ala itulah Tuhan punya Quran yang kamu baca. Ini daya tarikan kepada manusia yang tak tahu lagi benar apa Quran. Itu satu. Jadi hari ni nak sebut iaitu Quran ini olehkan datang pada Allah kerana Nabi Muhammad SAW. Dan dalam bulan Ramadan ni yang boleh sebut itu, Quran ni sebagai bulan Ramadan ni sebagai bulan puja umum Quran. Kalau raja puja umum, maka istana cerah, orang ramai suka hilal bunyi kerana suka kesihatan raja, pihak raja berapa. Maka bila bulan Ramadan ni mari, lala ni ada 3 hari lagi, maka kita kena puja umum Quran. Tempat puja umumnya ialah masjid. Kerana masjid ni kita sebut Baitullah, rumah Allah. Kalau istana tu tempat raja duduk,
Maka Allah Ta'ala dia minta manusia buat rumah dia atas muka bumi ni. Namanya masjid. Dan rumah yang pertama di muka dunia ialah Baitullahil Haram, Mekah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Makkah. Mula-mula rumah yang dibuat khusus untuk manusia ialah rumah di Mekah. Jadi rumah Mekah kita panggil Baitullah ni hanya batu batang, batu-batu bukit disusun jadi 4 dahak. Itulah rumah yang pertama dibuat. Kata setengah yang buatnya malaikat, kata setengahnya Nabi Ibrahim. Biarlah, yang pentingnya itulah rumah yang dibuat untuk manusia, bukan untuk Nabi Ibrahim, bukan untuk Nabi Ismail, bukan untuk orang Arab, tapi untuk linnasi, wudi'a linnasi, dibuat untuk manusia. Manusia apa narapan, cerdik tak cerdik, bodoh tak bodoh, apa nama ni, berfikir yang jauh ke berfikir yang pendek, atas dunia kau sampai akhirat lagu mana, kau tak ada kitab lain yang boleh beritahu kepada manusia lain pada apa nama ni Baitullahil Haram. Kerana Baitullah itu rumah Allah Ta'ala, daripada rumah itulah Allah Ta'ala waktu wahyu ke Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam, ke Nabi Isa, ke Nabi Musa, ke Nabi Harun, ke Nabi semua nabi-nabi dalam muka dunia ni diajar sendiri oleh Allah, bukan diajar oleh tok guru, bukan diajar oleh cikgu, bukan diajar oleh raja, oleh presiden, tak, diajar oleh Allah sendiri supaya manusia ni kena jalan menuju ke syurga. Kerana hujung jatuh dunia ni syurga neraka. Jadi supaya manusia tidak masuk neraka, maka manusia mesti bergantung Quran. Pas sekarang ni pun, sampai sekarang pas kiamat pun, manusia nak selamat di akhirat kelak tak boleh ambil benda lain pada Quran. Dia tak ada orang boleh selamat sekat dunia je. Kerana manusia ni belah-belah mana pun dia mati, dan mati hidup balik. Sebab tu dalam Quran tak sibuk sangat cakap mati ni. Mati ni kalau Nabi tak rakyat pun orang tahu. Kerana orang tengok hari-hari mu beranak aku mati, mu beranak anakmu mati, anak aku mati, anakmu hidup, cucumu anak. Orang tengok belakang, tak payah Nabi rakyat. Kalau Nabi rakyat pun Nabi rakyat untuk tujuan lain. Hak tentu Nabi kena rakyatnya ialah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada bumi inilah aku buatmu, dalam perut bumi ni aku akan sombakmu dalam kubur, dan daripada bumi juga aku minta bumi kehat tubik, apa ni, luah tubik mayat-mayat. Ini hak benda yang mesti kita tahu. Benda lagu ni orang panggil kitab hak mari langit ni, orang panggil hak la ni orang panggil Quran. Hak zaman hari tu orang panggil Injil, orang panggil Taurat, orang panggil Suhuf Ibrahim, orang panggil Mizmar Daud, macam-macam nama lah. Biarlah hak lepas dah. Quran ni satu daripada sifat Quran kerana mari langit, sifat dia panggil mukjizat. Ajaza yu'jizu mukjizat. Mukjizat makna mengagumkan. Orang tak reti nak fikir benda-benda Quran. Sebagai contohnya sebut apa ni? Kenapa Allah Ta'ala beri mukjizat ke Nabi? Kerana kalau Nabi tak ada mukjizat, ramailah orang ngaku jadi Nabi. Orang tu berasa nak jadi Nabi kata orang ni berkata aku jadi Nabi kata Jadi supaya nak tutup peluang manusia ni pandang-pandang ngaku jadi Nabi, maka tiap-tiap Nabi Allah Ta'ala serta dengan mukjizat. Mukjizat benda mengagumkan. Dan atas dunia ni pula banyak benda yang mengagumkan kita. Sihir pak kita sehingga dia dengar sihir, orang kena sihir. Mukjizat, keramat, irhas, banyak istilah perkataan istilah yang digunakan ulama kita. Benda ni benda yang mengagumkan orang. Apa kita kata keramat lah. Orang tu keramat boleh jalan atas air. Orang tu keramat boleh ambil spot bakar jadi lipan. Dia bawa Kelantan zaman itu dia makan sirih, gonye bubuh spot bakar, lepas tu waktu baik jadi lipan. Jadi benda lagu ni nak kata sihir, kau nak kata Allah alam, tapi benda-benda gini selalu berlaku dalam muka dunia. Maka untuk nak beza di antara keramat baik, sihir baik, irhas baik, ialah keramat mukjizat ni bukan boleh kerana kita usaha. Nabi Muhammad tak rajin mengatik, tak rajin usaha, tak rajin orang panggil buat latihan supaya dia jadi ada mukjizat. Tak. Mukjizat Allah Ta'ala beri dengan setidak tahu Nabi Muhammad pun tahu-tahu ada mukjizat. Supaya juga keramat. Orang yang keramat ni dia tidak usaha. Dia tidak kata mengatik jadi keramat nah. Tak.
Kiamat ni hasil daripada kehormatan Allah kepada orang yang dia sayang. Orang ni dia buat benda hak Tuhan suruh, dia tinggal hak Tuhan larang. Tak kira bahagian rumah tangga ke, tak kira dia menego ke, dia berpolitik ke, jadi pegawai kerajaan ke, jadi berapa pun dia usaha nak jaga hukum Tuhan. Jadi oleh kerana usaha dia lama agamanya, maka Allah Ta'ala sayang ke dia, maka Allah Ta'ala beri bonus kepada dia. Siapa dia ni timbul perbuatan yang dikira keramat pada dia, bagi membolehkan orang ramai apa ni lebih menarik lagi kepada dia. Itu keramat terpanggil. Mukjizat yang berlaku pada nabi-nabi ini ada dua jenis. Yang pertamanya mukjizat madiyah, mukjizat tokoh. Supaya zaman Nabi hari itu, belum pada jadi Nabi itu, ada kecil lagi Nabi ini. Kita raja dengar waktu Nabi kita diambil, dipegang oleh muakad dia, apa nama ni, nama apa muakad dia, Halimah Sa'diyah. Waktu mak dia beranak, bonda dia beranak ke dia ni, orang kampung darat ni mari ambil budak-budak telur pegang untuk dapat rezeki sikit. Dia termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Waktu bonda dia Siti Aminah beranak ke dia, maka ramai kampung darat-darat mari cari budak-budak untuk nak perak apa supaya dapat rezeki. Tapi Nabi kita Muhammad dengan sebab mak dia miskin, ayah dia mati kecil lagi, maka tak ada orang nak ambil budak susah nak ambil boleh ke apa. Tapi Halimah Sa'diyah waktu orang darat cari budak ni, dia kata pada balik saja, tak apalah ambil budak ni, mudah-mudahan ada apa masalah apa. Bila balik kampung, dia peliknya ketika tu kambing-kambing dia menjadi peraan, dia menjadi harta orang Arab ni. Balik petang-petang agak susu tu kepek, tak ada susu kerana rupuk rapal ni ketika tu kering. Tapi kambing Halimah Sa'diyah ni bila balik petang belabu susu dia. Sekat Halimah ni buat balik budak ni, hak namanya Muhammad bin Allah ni. Halimah tak tahu lagi budak ni jadi berapa masa lepas, tapi pada balik kampung saja tak ada budak seorang pun, dia pun buat balik. Jadi benda-benda gini ni pelik, yang menyebabkan orang kampung Halimah ni pelik. Kambing memakan berapa gak lima, kambing aku kepek rohek apa namanya labu susu ni, kambing dia kata aku tak kerti juga. Kambing aku sayang kambing juga padan, tapi kambing kepek rohek tu bahasa Kelantan lah tu. Itu dia. Tapi kambing aku ni semua ni orang panggil irhas. Irhas ni benda-benda yang Nabi kita beri pada satu orang yang boleh jadi Nabi tu ada benda kita panggil kiamat. Hak lagu tu orang tak panggil kiamat, orang panggil irhas. Kepada orang yang dicalon menjadi Nabi, tapi belum jadi Nabi tu ada benda pelik, kita panggil irhas. Kepada orang yang tak jadi Nabi ni, kalau ada benda pelik kita panggil kiamat. Kampung kita, kampung orang yang kiamat, tak apalah. Yang pentingnya ni benda yang luar biasa, mukjiz. Kalau waktu Nabi jadi Nabi, hak lagu tu kita panggil mukjiz. Kalau tak jadi Nabi kita panggil apa ni, irhas. Dan Nabi budak kecil lagi ketika tu. Itu satu daripada benda pelik juga. Bakhlala ni para hadirin semua, kalau adik kakak dengar ada bodoh orang tua ke berlaku luar biasa begitu, kita tengok kalau dia ni bahasa jenis menutup, kita panggil menutup lagu tu, itu tidak kiamat, itu merupakan sihir, merupakan istidraj. Kadang-kadang dia beri atas nama istidraj. Istidraj mana perumpan. Kalau dia ni faham mak, dia tidak besar diri lah. Kalau dia ni bahasa jenis orang tak faham ke, dia kata itulah aku, itu ini, aku ini. Akhir sekali akhirat lah saja, tak ada apa sekarang, kerana peluang Tuhan beri itu dia perguna sepenuh untuk bertahan diri atas dunia. Tapi Nabi kita Muhammad SAW waktu kecil itu, selain pada kambing muakad dia tu belabu susu, banyak lagi benda lain. Termasuklah satu hari adik-beradik akak dia ni balik ke rumah Bunggalan, kerana dia tengok orang tua mari belah perut Nabi kita, belah dada Nabi kita. Itu kita panggil syaqqu sadri, yang raja dengan biasa kita dengar waktu Nabi nak naik ke langit. Waktu Nabi naik ke langit, malaikat turun belah dada Nabi, buang benda-benda kotor, yang panggil huzuz syaitan, bagian syaitan dia buang. Waktu kecil, waktu Nabi kita sedang diperak oleh muakad dia pun berlaku dah belah dada ni. Jadi menyebabkan adik-beradik akak dia lari balik ke rumah, rakyat ke mak wei adik kita kena belah dada, adik kena belah dada. Jadi Halimah Sa'diyah tu bongga pergi tengok, ketika tu Nabi bangun dia cacing dia, keadaan muka dia pucat, syahibul wajhi, muka pucat kerana terkejut mana orang tu. Ini lagunya orang tak panggil mukjizat, orang panggil irhas. Gimana Nabi Allah Taala jaga Nabi kita kecil lagi.
bahkan untuk maklumat tuan-tuan semua, Nabi Isa lahir lebih kurang 700 tahun belum Nabi Muhammad lahir. Dalam Injil pun juga wayak dah, Nabi Isa wayak dah pada orang dia satu masa nanti akan lahir seorang Nabi ismuhu Ahmad, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi 700 tahun Nabi kita tak lahir lagi tu Nabi Isa wayak dah. Kita sini kalau nak bawah gapura habis tinggi sebulan 2 bulan wayak dah kan. Tapi Nabi kita belum lahir ke dunia ni, Allah Ta'ala wayak dah Nabi Isa ia 700 tahun belum pernah Nabi lahir itu, dia wayak dah iklan dah seluruh dunia bahawa akhir zaman akan timbul Nabi. Bahkan Nabi Musa yang lahir lebih kurang 2000 tahun belum pada tu pun Allah Ta'ala wayak juga ke Nabi Musa dalam Taurat dia bahawa akhir zaman akan timbul Nabi. Jadi kepada orang baik orang Kristian kita panggil Nasara, baik orang Yahudi, dengan keadaan Nabi dia wayak dah akhir zaman akan timbul Nabi pada lawan Nabi Muhammad juga. Ini orang panggil bahasa jenis degil, tak dengar kata boleh pula lengun mana jenis lagu ni. Itu dua. Yang ketiga yang Pak Hadirin semua, apa namanya, Nabi apa Quran, mukjizat dia boleh berayak benda ketika Nabi tak ada lagi. Nabi lahir di muka dunia dalam sebutan Arab dia panggil Amul Fil. Amul Fil tahun gajah. Tahun gajah maksud tahun askar bergajah daripada Yaman dipimpin oleh seorang panglima perang namanya Abrahah. Mari serang Mekah dengan tujuan nak cokeh ambil Baitullah, nak balik kampung dia. Kerana masalah ekonomi. Lelah ni kita nak fikir masalah ekonomi. Masalah ekonomi tidak kita ya. Orang zaman hari tu lagi fikir dah. Termasuklah Abrahah ni seorang raja yang merintah Yaman lelah ni. Dia raja ni di bawah kita panggil gubernur lah, di bawah raja lain. Maharaja lain, Maharaja Habasyah. Raja Habasyah ni punya taklukkan dia luar ketika tu sampai Yaman pun duduk di bawah dia. Jadi dia lantik seorang wakil namanya Abrahah menjaga Yaman. Dengan sendiri raja jaga Yaman ni mikir masalah ekonomi nak lagu mana supaya ekonomi Yaman ni kukuh. Dalam banyak-banyak cara dia mikir gini, kata dia, kita tengok orang Arab ni, seluruh Arab sekali setahun dia pergi ke Mekah, beribu-ribu, puluh ribu, ratus ribu. Jadi bila orang kira masah dah bawa pitih, bawa duit. Bila bawa duit dia jual, dia beli, dia jual, dia beli, menyebabkan ekonomi Mekah kukuh. Maka apa kata kalau kita pergi cokeh ambil Baitullah, buat balik kampung kita, bila orang Arab seluruh negeri Arab ni termasuk Yaman ni mari haji kampung kita sekali setahun, dia bawa duit, beli barang, jual barang, beli barang, jual barang, maka ekonomi kita kukuh. Sebab kita di Kelantan nak satu daripada usaha kita nak ekonomi kukuh, kita buat sumber ekonomi lah. Nak kita buat pelabuhan, kita buat tu, buat ni, buat macam-macam perkara, buat lah ni, kita buat apa ni, pasar bulu kubu lah, pasar apa ni, cepat wakil cik ye kan, malam-malam lori mari daripada JCM, mari daripada gunung apa ni, bawa ikan, bawa sayur, yang menyebabkan 24 jam siang hari jual cara siang hari, malam jual kedai borong apa semua sekali. Ekonomi kita berkembang. Maka dia pun buat kesimpulan serang Kaabah, dipimpin oleh askar bergajah. Gajah tak ada negeri Arab, tapi dia nak suruh orang Arab hok jaga Mekah ni naik hebat, maka dia bawa gajah ni binatang yang tak serupa dengan hema, tak serupa dengan unta, tak serupa dengan apa. Gerung lah, besar lagi, ada belalah lagi. Lepas tu dia comocak merah, hijau apa, nak suruh orang Mekah tak pergi tengok gajah ni pakat lari belakang. Itu cara pimpin orang askar pandai-pandai lah ni. Askar pula coreng muka pula, macam fashion dia buat. Dia tiru buat cerita-cerita ni. Tak apalah, siapa kena pergi Mekah? Raja Mekah tikotunya Abdul Muttalib, bontuk bagi Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi zaman Abdul Muttalib ni jaga Mekah tikotu askar gajah berlaku. Mari serang Mekah. Nabi Muhammad tak beranak lagi, cuma beranak tahun tu, tahun hak gajah tu, tahun tu Nabi Muhammad. Tapi dalam Quran dia boleh ayat sasa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Dalam Quran ada ayat ni,
ayat cerita askar gajah. Belah mana Nabi Muhammad boleh royak askar gajah tika dia tak ada lagi. Dia beranak dah kau tak lagi dah tahulah. Tapi tahun tu Nabi kita beranak. Dan waktu Nabi royak cerita gajah tak ada seorang pun. Orang Mekah pakai pelawak. Belah mana Muhammad royak sesuatu cerita gajah main dengan burungnya, main punuh jalan habis askar Mekah kena dilontar oleh burung. Burung gerek, burung layan yang ambil batu, apa namanya, gonggong dengan muncul dengan kaki dia tu, 3 butir batu seekor burung, lontar tu atas askar gajah, mampu habis segala manusia. Macam kena bom. Benda yang Nabi Muhammad boleh royak. Ya, dia tak beranak lagi tika tu. Jadi semua orang Arab Mekah tahu tok nenek dia royak di jam hari tu ada askar gajah mari nak syokeh. Jadi menyebabkan lagu mana kau tidak mukjizat? Kalau tidak Allah Ta'ala tu nak royak ke dia, macam mana Nabi Muhammad boleh royak benda-benda begini? Ini orang panggil mukjizat, benda berlaku di Mekah tika dia tak ada lagi. Itu dia panggil, kita panggil mukjizat. Tahu meduan. Begitu juga kok pelik lagi. Tuan-tuan baca tabat yada abi lahabin mutabbat ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad. Ni ayat ni ada dalam Quran, dalam surat kadang kita panggil surat muqaddam makna surat yang biasa kita ajar anak-anak kita boleh pada ajar surat besar muqaddam. Kalau kita panggil surat kadang. Dalam ayat ni ayat Abu Lahab sekali dengan bini-bini dia akan masuk neraka kerana duduk lawan Nabi Muhammad SAW. Tabat yada abi lahabin wa tab, punah janganlah Abu Lahab, mampulah Abu Lahab. Allah Ta'ala sumpah ke Abu Lahab sekalian, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tak ada guna siabuk harta benda walaupun dia kaya, wa ma kasab, dan perusahaan dia ada koli upah gotugani, dia ada kilang, dia berapa tu kata tak ada guna harta dia, tak ada guna perusahaan dia, kilang kita tak ada guna kerana dia lawan Muhammad. Sayasla naran dhat lahab. Muhammad royak dia akan masuk neraka tak lama lagi. Wa imra'atuh sekali dengan bini-bini. Cerita panjang lagi. Oleh bagaimana pun Abu Lahab dengar terkejut. Bini dia cerai mau ke Nabi, apa dia supah aku? Kerana lawan Nabi. Apa salahnya kalau dia mengucap? Kalau Abu Lahab itu buka pintu hati, dia mengucap. Tak usah lawan Muhammad. Maka ayat tak jadilah. Ayat kata sayasla naran dhat lahab. Tak lama lagi akan masuk neraka lah Abu Lahab. Bila Muhammad kata gitu, aku nak pergi mengucap depan dia, aku nak masuk Islam, biar sombong. Akhirnya Quran tu kosong, tak jadi, tidak berfungsi Quran. Sepatutnya kalau dia buat lagu tu kan, Quran tu tak betul lah maknanya. Saya selanaran akan masuk neraka gua aku sadak dah, aku semayang dah, aku berapa dah. Tapi tak terbuka pintu hati Abu Lahab dengan bini-bini dia nak pergi mengucap. Bukan hidup lawan. Tengok benda pelik berlaku. Benda tu benda boleh ikhtiar supaya tak jadi masuk neraka. Ni bukan satu orang katalah buat Nabi kita hidup balik lah, insya-Allah mari ke Kelantan dia raya masuk neraka. Kita kata ya Rasulullah minta maaf lah, hamba nak mengucap. Ada apa masalah? Tak jadi masuk neraka. Abu Lahab apa tu gitu kata. Bini Abu Lahab Ummu Jamil apa tu gitu kata. Ummu Jamil tu gelaran. Ummu Jamil tu bukan nama dia, makna gelaran dia. Orang panggil mek comel lah. Abu Lahab Abu Lahab orang kaya, boleh bini orang comel lah, jadi bini dia comel. Dia panggil demo Ummu Jamil, mek comel. Nama dia betul tu, amo tak ingat juga. Tapi tak jadi demo saklami ni, tak jadi nak pergi mengucap. Dia kata weh, kita pakat pergi mengucap lah Muhammad. Kita pakat pergi semayang dia pergi dengar dia ngajar dia berapa kan. Lepaslah kita pada neraka. Duk tak jadi. Jadi ayat Quran pakhlala ni pun orang baca tabat yada pakat ada supah Abu Lahab. Wa mar'atu hammarta atau pakai ada subah bin dia. Tak ada pasal-pasal kan. Alhamdulillah, ni tanda Quran ni mukjiz, mengagumkan orang. Dua, enam pelik. Yang ketiganya seorang pak saudara Nabi juga. Abu Lahab pak saudara Nabi juga. Pak saudara lagi, pak saudara Nabi ni ada 10 orang. Anak bagi Abdul Muttalib 10 orang. Apa ni termasuklah Abbas. Sayyidina Abbas kita panggil. Abbas ni waktu perang Badar, perang yang pertama berlaku di antara Nabi dengan askar-askar Mekah, Badar. Badar ni cerita masyhur lah. Askar Nabi nya lebih kurang 313 orang.
Dan waktu Nabi keluar daripada Madinah pergi ke Badar ni, sikit Abu pun tidak percaya nak pergi perang. Sebab itulah dalam sejarahnya ada lembing 45 bilah, ada kuda 45 ekor, begitulah, ada unta berapa lebih kurang. Pergi perang Badar dengan tujuan nak serang hendak kepada rombongan meniaga daripada Syam nak balik ke Mekah lalu ikut Badar. Sebab kita sini pergi ambil barang di Rata Panjang nak balik Kota Baru, demo pergi tunggu tengah jalan nak rapah barang kita. Tengah jalan tu kita panggil Badar. Kedai Allah Ta'ala nya Nabi, walaupun Nabi turun rumah nak pergi buat serangan hendak, tapi apa nama ni, orang tahu, orang Mekah tahu bahawa Nabi Muhammad keluar ada 300-400 orang mari nak serang. Maka kawan ni pun bawa ikut jalan lain. Dia tak mari ikut jalan apa kita panggil ni, Buhaya daripada jalan apa kita panggil, Ampam lah, tak lalu daripada Pasir Mah nak sampai Kota Baru lalu ke Pasir Mah, tak lalu ke Pasir Mah dia lalu ke Tanah Merah sampai Kota Baru juga. Molek dah Abu Lahab ni tahu bahawa rombongan dia terlepas daripada tempat Nabi Muhammad berangkat di Badar dengan lain. Sepatutnya Abu Lahab tak jadi marilah nak lawan Nabi di Badar ni, tapi wak kerah-kerok dia tu dia kata kena pergi nak ajar Muhammad sikit. Kalau kita pergi, orang Arab semuanya duk berasa kita takut dah, mari kita pergi. Kita bawa dengan penyanyi, dengan orkestranya, oroknya, berapa semua, kita pergi sini, kita bunuh Muhammad dan kita menyanyi, kita berapa. Maka mari dia menang. Mari berjumpa sungguh. Jumpa. Perang sungguh. Perang 313 orang lawan orang 1000. Hak 313 orang ni sudahlah tak ada kesiapan. Setengah tu hak kain bulu kepala ni, hak kain serban kita panggil ni. Askar Nabi ni hak buat belik kepala, buat kain serban, cari habis dah. Tak boleh nak itu dah. Nak buat selimut tak boleh dah, cari habis. Kerana tu lah amat miskin, gulung-gulung dekat bulu kepala. Tak apa situ miskinnya sahabat-sahabat Nabi. Sudahlah begitu. Lepas tu tak cukup makan pula. Orang Muhajirin yang kalau kita panggil pelarian lah, makan tak menentu, pakar tak menentu berapa. Orang ni hok nak turut Nabi pergi ke Badar, sikit abut tak ada niat nak perang, tapi niat nak imbus ya. Sampai perang mati. Terkedai Allah Ta'ala yang menang. Hok 313 orang ni menang lawan askar 1000. Ada juga orang pilihan raya kata kita sikit tak apa-apa ni, menang lawan pas ni. Tak kena, lah ni tak perang golok, perang undi. Tak usah nak sikit belah mana, tak menang. Tak usah nak mengatik belah mana, selagi sikit tak cukup undi, kalah lah. Jangan buat sembung di antara tu. Sebab tu lah ni kita keping badi banyak orang. Yang hari tu badi kukuh iman ke apa semua sekali. Baik, perang. Ada kena bunuh 70 orang, ada kena tawan, bukan 70 orang juga. Kalau ramai-ramai orang kena tawan ni, pak darah Nabi sendiri, Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Jadi masyarakat Nabi masyarakat. So tu kumpulan Sina Abu Bakar. So lagi kumpulan apa nama Sina Umar Khattab. Sina Abu Bakar jenis orang lembut, jenis orang yang berfikir panjang sikit. Dia kata, ya Rasulullah, sebanyak mana orang yang mutawan ni kaya berlaku ni, toke-toke orang koprak berlaku ni, kita tak usah bunuh dia, kita ambil duit sebagai tebusan. Ambil duit tebusan, kita guna duit kita ni, duit kita ambil ni untuk kekuatan kita, makan minum kita, senjata kita berapa. Lepas tu boleh balik orang ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu hati dia masuk Islam. Itu pandangan Sina Abu Bakar. Tanya Sina Umar pula, ada kata, ya Rasulullah, orang ni pala-pala pengat berlakon ni, hok jahat-jahat gedebe-gedebe berlakon, bunuh kata dia. Buat hok ni lah kata dia, aku kena hamba, mu kena hamba, yang menyebabkan Islam tak boleh bergerak di waktu menatan ni, kata kita bunuh. Dia buat senarai dah, aku bunuh hok ni. Dia Abu Bakar bunuh hok ni. Dia buat senarai habis lecih dia. Sudah begitu ayat. Tu ayat berpihak pada pandangan Sina Abu Bakar. Apa namanya? Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum fi adzabun azim. Dan ayat ni merupakan satu, kata kita panggil satu inzar, satu ancaman. Dia kata laula kitabun minallahi sabaqa, kau tidaklah kerana barang tulis luh mahfuz lagi,
lamassakum fima akhadtum fi adzabun adzim. Tentulah akan ditimpa azab. Kalau tidak kerana barang ni barang tu belum apa lagi, sepatutnya membunuh puak-puak ni berlaku kerana puak ni puak berdebel, tak boleh orang semayang pun tak boleh, masuk Mekah pun tak boleh, mungkin hamba pada hari Nabi orang Kelantik nasabah dia hamba mung sudah lama ni orang Mekah buat saudara mung apa hamba boleh mati sepatutnya membunuh. Tak apalah. Dalam ramai-ramai hok kena berkah ni Abbas Talib. Abbas ni orang kenal berlaku, dia ni orang korporat, duit banyak. Jadi bila sahabat-sahabat Nabi, peserta Nabi ni kenal Abbas, bersama-sama Mekah berlaku, kenal, dia kata, ya Rasulullah, pak saudara menipiti banyak. Jadi kalau hak patut kena bayar 1,000 kak, ambil 5,000 menipiti banyak. Nabi panggil dia, Abbas, mung dengan sebab melawan aku dan sahabat-sahabat aku minta sebanyak mana orang kertawan ni kena bayar duit, maka mu kena bayar banyak sikit lah. Pakcik Abah bayar sebanyak sikit lah, muka banyak. Kita ya Muhammad, ya mu tak kena aku dak, muka mu anak saudara aku gapo mu nak bakit waris lah tiga parut ni bakit waris lah. Saudara tu aku tak ada piti. Nabi dengar senyum, Nabi senyum. Tak ada piti lah ke mana? Tika kan hak tika mu nak turun Mekah tu mu rayak dah ke bini mu. Piti aku simpan ni bau batak ke bau gagan sekian-sekian banyak. Tika tu gak ayat tanah tak dengar, cicak tak berabung tak tahu. Pakuan Nabi piti tu. Abah dia dengar gitu, ya ilah tahu mana Muhammad. Padahal tika aku memesan ke bini tu ayat berumur tak dengar, cicak tak berabung tak tahu. Macam mana boleh Muhammad tahu bahawa piti memang aku ada sungguh banyak, aku simpan sikit-sikit banyak. Lepas tu dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Betul lah mu ni Muhammad Nabi. Kalau tidak kerana Jibril beritahu sah, tak ada orang tahu. Antara Mekah dengan Madinah berapa ratus kilometer. Lelah ni kalau kita tahu Mekah keadaan jalan straight line tu memakan masa dekat berapa ni? Dekat 8 jam juga. Nak sampai ke Madinah tu kalau pergi straight line. Jadi ini benda pelik juga yang menyebabkan Abbas masuk Islam, kerana sah dan Muhammad ni kalau tidak Jibril beritahu dia tahu mana. Moga aku waktu nak turun Mekah tu aku royak bini mung aku nak royak piti, kalau aku mati tengah jalan berapa ni lah piti bukan anak cucu sini sekian banyak. Jadi piti banyak lah disimpannya. Zaman hari tu simpan emas dia zaman hari tu duit cek berapa tak ada lagi ketika tu. Pandai-pandai Amerika ya buat kertas lah ni. Amerika ni auta dia piti tak ada, tapi waktu beli kertas. Kita boleh duit Amerika tu menenggok pada tak ada khusus yang buta. Bak Amerika lan teruk benar orang panggil bankrupt dak Amerika lan. 50 kan. Allah. 2 3 kisah benda pelik dalam Quran, mukjizat belaka. Ya kepaknya cerita pelik juga, iaitu berlaku satu kecurian. Hak curi ni orang Islam. Curi zaman Nabi ada orang curi. Bila-bila ada hak ada kat tangan apa ni hak curi ya situ juga. Kawan ni pergi curi, dia ambil barang curi ni bubuh dalam guni gandum. Betul lah guni gandum tu ciri. Bocor. Dia bawa barang ni tubik gandum cecer tengah jalan. Dia malah orang tahu dia ni curi, dia gitu peltok rumah Yahudi. Dia ada kertas hijau dah rupanya. Supaya orang tuduh Yahudi ni jahat, kafir berapa biar gasol. Jadi dia curi barang buh lagu ni ganda jalan malam heret kita rumah Yahudi. Guni tembuh. tubik berah lah kita kata tubik berah bercerai-cerai jalan. Bila geger kata barang kena curi, cari-cari jumpa rumah Yahudi. Menata ni curi. Yahudi kata dak, aku dak. Ni duk rumahmu ni. Dia kata tahu, tapi barang ada, aku tak tahu. Kaji rupanya debu gandu hak selecek jalan tu menjadi dalil, jadi bukti bahawa kalau begitu barang ni duk lagu ni gandum, dan gandum ni leceh tengah jalan menunjukkan ada orang lain curi, mari tok mau Yahudi. Waktu kisah ni diletak depan Nabi SAW, dibaca kisah depan Nabi, kerana ketika tu tok hakim, tok qadi, judge gapo Nabi belakang. Mayang putu iman Nabi, perang putu iman Nabi jadi pengelima, dama pun Nabi tanda tangan,
Ke mahkamah pun Nabi jadi hakim. Serba mak nikah benda tu duk Nabi belaka. Sebab tu kita panggil Islam syamil. Islam dan politik tak boleh dipisahkan. Dekat dengan Nabi nak jatuh hukum, tu ayat. Ayat tu hujung ayat tu nya, wala takun lil khainina khusima. Hey Muhammad, mu jangan berpihak pada orang kena. Wala takun lil khainina khusima. Mu jangan berpihak pada orang jahat. Apa namanya? Sekarang rupa-rupanya Yahudi curi. Hak curi apa ni? Hak rupanya orang Islam nama Tu'mah bin Ubarak gitulah. Jadi kau Nabi ni jenis orang panggil tidak adil ke? Maksudnya molek dengan barang rumah Yahudi. Dia Yahudi ni musuh datuk nenek lagi, musuh tradisi dah panggilan. Nabi Zakaria dia bunuh, banyak lagi nabi-nabi yang dia bunuh tak kena dengan dia bunuh. Apa namanya? Waktu fariqam wa yaqul nabi berhak. Dalam Quran sendiri sebut puak Yahudi ni sanggup bunuh nabi pun dia bunuh, tak kena dengan dia. Jadi sudah moleklah kalau nabi kita tidak berpihak pada kebenaran tapi berpihak pada kebangsaan gak, pada orang itu gak, maka dia bunuh Yahudi dalam bagian rumah dia. Tapi dengan sebab Allah Taala kata wala takun lil khainina khusima, mu jangan berpihak pada orang jahat, maka akhirnya timbullah yang pencurinya orang Islam. Yahudi ni kena bunuh, maka dilepaskan Yahudi, disabitkan kesalahan di atas orang Islam nama mereka. Ini semua ni barang-barang begini ni untuk orang bercakap masalah keadilan, kesaksamaan, kesejahteraan. Memang ayat ni memang menjadi dalil yang utama tentang Islam ni. Dia tak kira kepentingan diri, tak kira kepentingan bangsa, tak kira kepentingan apa pun, dia tiranya al-haq wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa qul al-haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dari Muhammad wayak kau benda sebenar ni mari daku. Siapa nak beriman, siapa tak saya sudah. Tapi ingat apa namanya, inna a'tadna lil zalimina nar ahata bihim suradiq. Aku cadang pada orang jahat ni, tak kira jahat apa saja pun, jahat hakim tak betul ke, tok qadi tak betul ke, BPR tak betul ke, tok guru tak betul ke, aku cadang neraka pada orang tu. Pada orang jahat. Jadi ini satu daripada ayat yang menunjukkan bahawa nak cari keadilan tak ada daripada melalui Islam. Kerana Islam ni daripada Allah. Dan Allah tak ada kepentingan diri. Dan dia kata barang sebenar gini, hak tu salah, tak kira siapa sekapa. Hatta orang Islam bila salah, dia hukum salah dah. Yahudi hak jahat pun kalau kena balik dia lepaskan balik. Ni 2-3 perkara para hadirin semua. Apa namanya Amos sebut? 4 baru itu. Yang kelimanya. Yang kelima juga cerita Al-Quran yang benar-benar mengagumkan. Iaitu surah Ar-Rum. Alif Lam Mim. Walibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Rum, pakhlala ni pun ada atas dunia betul ni Rum. Rum ni zaman hari tu dia panggil Rum Byzantine. Sekarang Rum tu Byzantine tak ada dah ni. Kat Rum saja. Rum kita panggil Itali lah ni. Di negeri Itali negeri Itali zaman hari tu, Itali Byzantine ni memang sebelum ni kita kata Amerika dan Rusia. Amerika zaman hari tu, zaman ni Amerika lawan Rusia lawan Amerika. Ni orang panggil gapo kita panggil. Allah Taala tidak buat dunia ni apa positif, tak ada negatif, tak ada. Dia subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Dunia tu yang buat pasangan jahat lemah kuat, jahat baik, hitam putih, malam siang, gapo lagi, bodoh cerdik, kaya miskin, dunia akhirat. Dia dua pasangan gitu. Di zaman hari itu empire yang paling besar atas dunia katanya ialah Rom dan Parsi. Parsi kalau ni kita panggil Iran, Rom tu duduk Rom dah. Cuma Rom zaman hari itu Rom Byzantine habis dah tu. Dan dua ni perang. Rom ni golongan yang beragama. Dia agama dia Kristian. Nasara kita panggil. Nabi Muhammad pun bawa agama namanya Islam. Jadi walaupun Rom ni tidak Islam tapi beragama. Banding dengan Farsi tak ada agama, dia semua petari, semua berapa. Jadi seperti kita kata Farsi ni seperti kita kata komunis lah, tak ada agama. Rom ni seperti kita kata demokrasi lah, ada agama. Jadi bila perang dua ni nya kalah Rom. Oleh batir Rom kalahlah Rom. Jadi bila bunyi Rom ni kalah, Rom ni walaupun tidak Islam tapi dia beragama,
Maka orang-orang Nabi jadi kecu hati. Kalau lah puak-puak kita supaya lepas dia bersama dengan pakatan kan. Kalau lah pakatan macam ni. Jadi kecu hati kita. Walaupun dia tidak kita, tapi makna sama-sama beragama. Turun ayat Alif Lam Mim Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin. Ya Muhammad, Rum kalah di negeri yang paling dekat denganmu. Adnal ard. Adnal ardi ini kata setengahnya bom yang paling dekat. Dia adik kakak tahu belaka. Negeri Syam, negeri Arab ni, Arab yang tak kena kereta. Bumi Mekah lah ni tu memang tak ada orang telio nak kereta Arab. Kereta Mekah tak ada hasil masuk. Orang pula orang berdua payah basuh. Dia tiap-tiap kampung tak ada ketua-ketua belakang. Jadi payah basuh lagu kalau tak ada kajian dia. Jadi bumi Syria, Palestin, Jordan ni semua di bawah taklukkan Parsi. Di bawah taklukkan Rum. Jadi bumi hok dekat dengan bumi Mekah ni ialah ketika dekat Syam, Palestin apa kalau Rum situ benar Parsi, maka duduk di bawah Parsi lah, di bawah Iran lah, Baghdadnya, Syrianya, Baitul Maqdis duduk di bawah asalnya di bawah Rum. Sekarang ni boleh ke Iran. Apa namanya, sebab tu waktu Iran perang dengan Saddam Hussein itu, dia kata jangan diagah Saddam Hussein. Bumi aku tu, tok nenek aku petah negeri Mekah, marah Saddam Hussein tu kata. Cerita lama. Tak apalah. Tuhan raya wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ya Muhammad raya pada orang walaupun Rum kalah dia akan menang balik. Tak sampai 10 tahun. Menang balik so dia raya tarikh pula tak sampai 10 tahun. Allahu akbar. Boleh Nabi kita Rum begitu teruk ni. Ketua-ketua yang baca cerita Rum zaman hari itu saya baca semalam dia baca waktu congong dia baca cerita bagaimana Rum ni teruk pemerintahan dia kerana hidupnya keadaan mewah, ngaroknya, betinanya, judi macam-macam, tak jauh ke negeri. Akhir sekali negeri dia kalah di Parsi, Iran apa ni mereka lagi. Tapi tu yang kata Sayyidina Muhammad dia tak sampai 10 tahun lagi Rum akan menang balik. Nabi hok tak tahu gapo sekarang ni dia boleh royak Rum hok kalah ni akan menang balik. Dia boleh tetap ada time deadline tu apa tarikh tu dia tak sampai 10 tahun. Royak lagu tu kepada orang Arab lega. Dan orang tak besok orang tahu Nabi Muhammad tak mengaji ilmu askar, tak mengaji ilmu gapo kita panggil ni ilmu kajian R&D dan panggil research and develop. Muhammad lagu mana bukan lagu ni. Tapi dengan sebab orang percaya benda Muhammad kata mari langit, aku percaya sungguh. Dan kebetulannya Sina Abu Bakar judi. Jika judi tak ada lagi. Bila kafir Mekah ni royak ke Abu Bakar, Bakar, dah mana orang kata Rum begitu lemah ni boleh kalah balik. Dia kata aku percaya. Nak jadi boleh kata. Taruh tu kadar tu rasa sebut kau tidak dalam sejarah hamba tak baca. Tapi Abu Bakar kata aku taruh 5 tahun. Bila Nabi Muhammad tahu tarikh nak menang balik bukan 5 tahun, Nabi kata apa tak panjang lagi. Moga Tuhan sebut fi bid'in. Bid'in ni satu bentuk perkataan yang menunjukkan bilangan tak sampai 10. Tu bid'in. Apa kita sini kata berapa bid'in? Ada bahasa Melayu sebut bilangan yang hak tertentu. Sebab kita kata adalah lebih kurang setor kita kata. Setor ni ada sukatan, ukuran ya kira setor. Jadi Allah Taala kata panjang gila-gila tak apa. Moga Tuhan sebut bid'in. Panjang tak sampai 10 tahun. Jadi Abu Bakar kata gini, aku nak panjang tarikhmu. Pak nak tambah ganda lagi. Kalau mula kena taruh 10 ekor unta sebagai cagaran, aku nak tambah 1000. Apa 100 ekor unta. Aku nak tahu denganmu 100 ekor unta, bawa tak sampai 10 tahun lagi akan menang balik pun. Orang tu ganda. Akhir sekali menang mati. Boleh kono harta kepada Syekh Abu Bakar. Tika tu judi, ingat tu judi tak halal lagi tika tu. Kan lakukan judi belum bosan. Tengok benda-benda gini berlaku dalam Quran. Ini orang panggil Quran ni mukjizat. Dan akhir sekali yang nak sebut cerita ni cerita hak dapat benar.
Jadi bila Quran wayak hok depan mata ni berlaku sungguh, maka Quran wayak kita juga benda hok tak berlaku lagi. Supaya hok lepas dah lagi percaya, hok akan datang kena percaya jugalah. Itu masalah kiamat. Kiamat mesti berlaku. Dia buaya ni Tuhan Allah, dan Allah tukang buat barang. Kalau tak percaya ke tukang, nak cari siapa dia? Bapak dia sebut sama motor kita rusak, buat pergi ke tukang kata pak cik dia putus wayan ni pak cik, dia pelak ni nak berdaki gini mau pandai hidup kan pak cik, pelak ni berdaki gini mau tukar pelak lain. Kita kata lah motor mampu dan dia main dengan tukang ni. Tukang kata pelak ni kotor, wayan ni putus, minyak tak ada pak cik ni, pak cik bubuh tukar minyak bezeng taki selendar tak jadi pak cik. Taki selendar ada taki dia, selendar ada taki dia, selendar macam taki dia. Jadi kita jangan lah pada tukar dunia ni Allah allazi khalaq, iqra bismi rabbika allazi khalaq. Dalam masalah ekonomi jangan lawan Tuhan, muka dia tukar. Dalam masalah sosial jangan lawan Tuhan, muka dia tukar. Dalam masalah ibadat jangan lawan dia, muka dia tukar. Dalam masalah budaya jangan lawan Tuhan, muka dia tukar. Sebab tu kita ada Kelantan usaha sungguh-sungguh, berapa Tuhan kata kita tunggu semampu yang kita boleh. Jangan lain pada Islam semua tak ada guna belaka. Sosialis tak guna, nasionalis tak guna, demokrasi tak guna, semua kita tambah dengan Islam belaka. Kita ambil demokrasi pun kita ambil sekarang yang tak bercanggah dengan Islam. Hak bercanggah Islam tolak demokrasi, ambil nas daripada Quran. Jadi Tuhan sebutlah Qurannya 3 ayat depan mu. Wa nufikha fis sur, dalam surah Yasin. Wa nufikha fis sur fa idza hum min al-ajdati ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana ma ba'athna min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman sadaqal mursalun. Ayat ni wayak satu hari nanti bumi langit bumi akan dihancur leburkan melalui sur. Nufikha makna tiup, sur maknanya tanduk. Zaman hari tu, zaman kecil-kecil hari tu hamba ingat lagi bila orang lagi ngelak dia siut tu tu nak bergaruk tu nak tuna tu tu. Hak ni dia panggil sur hitung len tak ada lah, len ni pakai apa radio bibi lah, telefon kan, tak payah tu. Jadi satu hari nanti Tuhan kata akan disiut tu siapa dia siutnya? Malaikat sebut hak mana hak masih hidup lagi mati belakang. Maka boleh hari orang hak mati di Kedah, di rumah, di pejabat tengah padang gapi mati belakang. Ini apa yang tiup yang pertama. Bila mati habis licin lebih kurang 40 tahun, Allah Ta'ala waktu ma'ul hayah, waktu hujan yang mengandungi hidup, ma'ul hayah, air penawar hidup, aku menyebabkan sebanyak mana hak mati hidup belaka, atas darat belaka hidup belaka. Fa idza hum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Tahu-tahunya sebanyak mana hak mati hidup belaka buat atas darat yansilun go. Qalu ya wailana min ba'sana maqna. Bila bangun cuaca cerah, masing-masing tanya khabar siapa dia gerak kita, siapa dia hidup kita. Kita tidur molek-molek, kita mati molek-molek, siapa dia hidup. Pakat senyap belaka. Tubik-tubik hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Tubik ni lah benda yang hak Tuhan dia berjanji hari tu. Hak ketika belum mati hari tu, tu imam duk sebut, tu guru duk sebut, halaqah duk sebut, tu wakil rakyat duk sebut, kajian duk sebut bahawa kita akan pada mati hidup balik. Ni rupanya wa sadaqal mursalun, rupanya benar semati, betul semati hak nabi-nabi duk ayat. Ni para hadirin semua, kepada orang yang masih hidup lah ni, hamba hidup dia kakak hidup, jangan buat tak reti benda ini kiamat. Kena berlaku sungguh. Syurga neraka kena ingat atas dunia, dosa pahala kena ingat atas dunia, taat maksiat kena ingat. Satu hari nanti orang akan mati, kadang-kadang mati tengah padang, kadang-kadang mati duduk Kedah, kadang-kadang mati duduk pejabat. Dia siapa tain tiupan sangkala yang pertama, dan bila mari tiupan sangkala yang kedua hidup balik. Dan masing-masing sedar, oh betul mati. Orang duk ayat hari tu Hak tok guru duk ngajar, hak cikgu duk ayat, ustaz duk ayat, betul mati. Tapi ni jadi apa dah? So, ni barang akan datang tak berlaku lagi, tapi tetap akan berlaku kerana cerita mai pada Allah. Yang keduanya ayat hak baca pagi tadi juga. Kepada orang yang bayang subuh, kat ayat pertama baca surah Sajdah, itu baca walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna mungkin. Muhammad, kalau mu tengok la ni selalu. La ni kalau ada video
tayang lalu ni mu boleh tengok video gapo, video kiamat. Lah ni kita tengok video bola, video orang ceramah, video orang bagi kereta bergapo, orang bergapo tu video kita. Lah ni kalau mu ada video kiamat, mu boleh tengok orang jahat aku dunia lah ni tu duduk makan haram belaka. Nah kisu duduk makan. Orang jahat ni biasa orang tak, orang ni orang debel belaka. Hak tak semayang, hak berjudi, hak tak bayar hutang orang ni tak tubuh segar megah lah biasanya. Orang ni pun debel belaka ni. Hak tak semayang, tak puasa ni orang ni oi. Lalak takut nak dekat. So kata untuk gap. Tapi puak-puak ni juga belai kamat kelak. Nah kisuruh usim duduk bokok. Bila-bila duduk bokok tu, Rabbana absarna wa sami'na. Tubik mulut Tuhan, ya Allah. Hari ni baru kami tengok sendiri syurga neraka. Wa sami'na, hari ni baru kami dengar sendiri suka hilang ahli syurga. Teriak tangis orang neraka. Farja'na, nak maksud tolonglah hantar balik kami semula ke dunia. Minta dengan Tuhan hari kiamat nak balik semula ke Kota Baru, nak balik semula ke Malaysia, nak balik semula ke Mekah, nak balik semula ke Singapura, nak balik semula ke mana-mana. Nak amal soleh, kami berjanji nak buat amal soleh. Inna mungkin kerana hari ni baru kami yakin molek. Hari ni baru kami yakin molek kerana kami tengok sendiri. Artinya setengah manusia ni kau tak boleh tengok sendiri Tuhan catuk di atas gelar dia tak percaya. Kau tak boleh tengok sendiri syurga di rumah dia tak percaya. Kalau tak boleh tengok sendiri neraka, malaikat, zaman ni apa dia tak percaya. Nanti nak tengok dulu, nanti nak dengar orang dulu baru nak percaya. Gak atas dunia ni kita panggil iman. Islam, iman. Iman ni makna yakin. Yakin ni hak tak boleh tengok. Kalau hak tengok kita panggil yakin. Api anhumu dia billah. Orang tak panggil yakin, orang tengok. Musyahadah. Orang tak panggil, orang panggil musyahadah. Jadi nak nanti tengok benda lagu, nak tengok buana barang-barang gaib. Sebab tu dalam syarat kita jadi orang Islam ni ialah alladzina yu'minuna bil ghaib. Syarat pertama nak jadi muttaqi ni alladzina yu'minuna bil ghaib. Kena beriman dengan barang gaib. Nak tengok tak boleh tapi dia Tuhan wayak, makum yakin. Nak dengar tak boleh suara dia tapi dia Tuhan wayak, kita pun yakin. Nak jamuh tak boleh benda dia tapi dia Tuhan wayak, saya yakin. Jadi walaupun benda gaib tapi bila mari pada Allah Taala kita yakin. Jadi yakin tak mesti tengok. Apa kita kata ngelian nak mari rumah demo buah bah. Dua buah bah ni kita tak nampak tengok. Tapi sebuah buah bah dikatakanlah 20 orang. Sebuah bah 20 orang. Dua buah bah berarti 40 orang. 40 orang yakin. Tengok dah ke? Ada tapi kau yakin. Engkau dia kata dua buah bah. Dia tak mesti tengok. Gitu dulu. Jadi barang yakin tak mesti tengok. Kalau mu guna otak, lebih lagi guna wahyu, kau lagi yakin. Jadi puak-puak ni, puak tolak Quran ni kan, nak tengok dulu syurga neraka baru boleh. Ni benda-benda lagi ni jadi Jadi tuan-tuan semua apa nama ni? So lagi. Yaum yaqul munafiquna wal munafiqat lil ladina amanu dhuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Tuhan wayak cerita orang bangun kubur. Dia benda tak berlaku lagi tapi Tuhan wayak. Orang munafik atas dunia ni, orang mukmin, orang kafir, orang munafik. Seramai-ramai orang atas dunia tak cara mu Melayu ke Cina kita tak cara. Dia caranya mu beriman ke tak? Kalau mu beriman orang panggil mukmin. Mu tolak ke tak? Kalau tolak langsung orang panggil kafir. Kalau bulu-bulu orang panggil tak tentu kafir ke mukmin. Tengok pada pakaian separa Melayu, tengok tak sembahyang separa tidak Islam. Jadi orang lagi ni munafik. Orang munafik ni bila bangun kubur di akhirat kelak Tuhan gelap. Tak boleh nampak, mata dia tak cerah. Hak yang cerah orang mukmin. Orang mukmin ni bangun kubur cerah. Dia dapat hala tuju dia, bukan cerah. Cerah ambil mana? Ambil daripada Quran atas dunia. Dalam politik dia guna Quran, dalam rumah tangga dia guna Quran, dalam ekonomi dia guna Quran, dalam budaya tengok Quran, dalam mikir dia guna Quran. Quran ni nuran mubinan, cahaya yang jelas. Maka orang mukmin bila bangun kubur cerah. Tapi dia sebab munafik tolak Quran, tak kira tolak Quran ni orang Melayu ke orang Arab tolak Quran, maka dia gelap. Bila dia gelap nak pergi taklid, dia panggil orang mukmin. Dia kata unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggu kawan kata kawan nak tupai cahaya demo. Kata munafik Melayu, munafik Arab, munafik berapa asal munafik gap berani lah. Tak kira munafik jenis tok lebar ke jenis tok guru tok email pun. Kalau dia munafik lah. Puak-puak ni akan minta orang mukmin tunggu sekejap nak tupai cahaya.
Kalau kita turun surah malam tak bawa lampu, kita panggil dia mau bawa lampu, tunggu tahu kawan nak tukar lagi dia. Tikutul mari mereka. Irji'un wara'akum faltamisu nura. Balik semula ke dunia, dicari denu. Orang yang dapat cahaya hari ni bukan mai cahaya sini dak, cahaya tak dunia gitu lagi. Dia pakai Quran subuh mereka pakai Quran belakang. Balik semula ke dunia. Suruh balik. Nak balik tak boleh. Baru tua tengok reti nak comel kat sini. Wan nak bini tak boleh dah. Pada wan. Jadi mudah mulalah pak cik. Pak cik mudah mula. Boleh kau buat. Nak makan makjum, kau nak makan tukar ali, tukar musuh, apa tak boleh belakang. Dia orang tua tak boleh balik. Jadi mudah. Pun juga orang duk akhirat tak boleh balik ke dunia. Tapi disuruh juga tu dengan tujuan apa hari nak torture. Nak suruh hati dia luka, nak suruh dia terserabut perut, maka irji'un wara'akum. Balik semula ke dunia ini semata-mata suruh dia buat menganyi. Atas dunia kita buat menganyi ke Tuhan. Di akhirat kita giliran Tuhan pula buat menganyi kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami aniaya, kami mengaku aniaya kami diri sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau kamu tak tolong ampun dosa kami, tak kasihan belah pada kami, dan akunanna minal khasirin, tentunya kami menjadi orang yang rugi. Allahumma arhamna bil Quran, wahai Tuhan kasihanlah kami melalui Quran. Waj'al lana imaman wa nuran hudan wa rahmah, jadilah Quran ini menjadi imam kami, menjadi cahaya kami, menjadi rahmat bagi kami. Allahumma alimna minhu ma jahilna, wahai Tuhan ajarlah kepada kami Quran ini sebanyak mana kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, dia ingat berilah kami ingat semula sebanyak mana kami lupa. Allahumma innaka afuwun karim, wahai Tuhan kamu ni maha baik lagi berhati baik dan mulia. Tuhibbul afwa fa'fu anna, kamu suka maaf silapkan kami, maka tulis maaf pada kami. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah. Jangan tinggal sebarang dosa ya Allah, tolong ampunlah dia. Jangan tinggal sebarang masalah, kamu tolong selesaikan dia. Wala maradan illa syafaitah, jangan tinggal sebarang penyakit kecuali kamu sembuhkan dia. Wala aduwan illa khadaltah, jangan tinggal sebagai musuh kecuali kamu hinakan dia. Wala aduwan illa damartah, jangan tinggal sebagai musuh kecuali kamu hancur bukan dia. Wala hajatan ya laka fiha ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi fajma' bainana wa bain nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, kami tahu satu hari kami akan mati. Bila kami mati, kami tidak kenal Nabi Muhammad yang mana. Nabi Muhammad pun tak kenal kami siapa kami. Oleh itu kau tidak kenal syafaat kamu, syafaat Nabi Muhammad di taksi yang belah kamu. Kami tak dapat kenal Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tak dapat kami. Tolonglah perkenal kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami di dunia ini bahagia, serta di akhirat juga bahagia, dan peliharalah kami pada azab neraka. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin semua, hamba masjid hamba semaya pukul 9 atau pukul 8.30 gitulah. Kalau gaya puasa ni kita semaya lewat sikit kan, tak ada kerja. Gaya haji kita semaya awak sikit kerana nak gebang gapo. Jadi insya-Allah hari Rabu lah. Kalau hari raya hari Rabu maka semaya, lepas tu ada jamuan-jamuan orang panggil rumah terbuka lah insya-Allah. Buka ajak anak cucu. Sekolah kita kembali sambung balik pada 10 Syawal. Satu tolong pada mahasiswa di sebuah hadir Aidil Fitri mahasiswa Kelantan 2008 pada 3 Syawal bersamaan 1429 yaitu 3 12 10 2008
masa 8.30 pagi hingga 12.30 hari bertempat di Kompleks Balai Islam Lundan, di mana ucap tamu oleh Yang Muhammad Tuan Guru Negeri Besar Kelantan, Anjuran Markas Siswa Kelantan bersama Dr. Kuasa Pembangunan Ihsan Beliau Sultan dan NGO di Kelantan, dan disediakan hadiah istimewa untuk selagi peserta awal. Kepada mahasiswa yang hadir, sebarang kemungkinan sudah pergi talian nomor telefon ini 09940232 dan saudara Firdaus 0199852382. Pada hari kita pelajar Muhammadi lelaki perempuan Pasirkan, kepada semua pelajar-pelajar Muhammadi lelaki perempuan Pasirkan, pada Pak Syahwal tepatlah ibu bapa yang anak-anak dia tu belajar di Muhammadi lelaki perempuan Pasirkan, dan kita beritahu lah supaya menghadirkan diri sepenuhnya istimewa hari raya Alumin Muhammadi Pak Syahwal, ya, bermula 8.30 pagi hingga 12.30 hari. Ada di COVID ni, kita berilah itu jumpa, tapi di COVID saja lah kat mana. Rupiah perintah dari Imam Nabi tak payah ambil kita dah. Di COVID saja. Berbual ni rupa-rupa yang nak ambil isi ni, tapi COVID saja kita mahal. Jadi orang-orang nak ambil itu, mari atas BT pula lah. Mari atas balik kita ni, apa rumah pun tahu-tahu kita boleh kosong. Allah Akbar. Mari kita balik itu nak mengajar.